Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pelajar kerana menonton video ini. Ini video ketiga untuk selepas saya bagi introduction on the course information of MGT 162, subject for fundamentals of management. And then next video saya fokus pada keseluruhan chapter 1 actually. All the subtopics under chapter 1. Then I stop at the managerial roles, and actually that is the second last subtopic under chapter 1, and this is the last video which I will touch on the last subtopic for chapter 1, which is the what we call evolution of management thought, right? There are several theories which under the management concept, ada certain authors ataupun founders yang memperkenalkan kaedah-kaedah pengurusan dari zaman awal hingga terkini. And kerana itu, apa yang kita praktikkan di zaman moden ini adalah hasil daripada penambahbaikan konsep-konsep pengurusan yang lama. So awak kena ingat dalam konteks subtopik yang tentang teori ni, nak mudah faham, awak buat macam circle ataupun di satu cycle pengurusan yang berbeza, tapi makin lama makin ditambah baik. Alright, kalau awak tengok dekat slide, saya refer pada slide di handphone saya ni. Right, saya akan sertakan sekali lah dekat video ni on each of the slide. Kalau awak tengok number 1, classical approach, itu adalah teori lama yang digunakan oleh orang lama pada late 19 until early 20th century. And then number 2, scientific approach, itu adalah developed by Frederick Taylor, penambahbaikan daripada classical approach. Maknanya kalau dulu number 1, kaedah pengurusan dia lebih kepada sistem kuku besi, sistem yang lebih autokratik, sistem yang lebih kepada pekerja hanya semata-mata mengikut arahan. Kemudian Frederick Taylor datang, dia tambah baik kepada scientific approach. Nanti saya akan cerita scientific approach ni apa. And then followed by administrative management, lebih kepada sistem tadbir urus yang lebih teratur kalau kita compare dengan number 1 and number 2. And begitulah juga number 4, behavioral perspective, dan number 5, contingency ataupun situational approach ni dia lebih baik. So kita patut bersyukur zaman sekarang ni, pengurusan yang kita hadapi sekarang, maksudnya awak kalau bekerja kat mana-mana syarikat, semuanya dah ikut kaedah pengurusan yang telah ditambah baik. Dan kami menanti-nanti idea awak-awak semualah untuk memberi cadangan tambah baik pula untuk sistem pengurusan yang sekarang, supaya apa, masa zaman awak bekerja atau anak-anak cucu awak nanti bekerja lebih mudah. Okay. Right, so saya teruskan dengan slide kedua yang fokus pada classical approach, which again I repeat, dia emerge during the late 19 sampai early 20th century, yang mana masa ni cabaran pengurusan lebih kepada nak susun atur, sebab dia pemula, dia tak ada satu sistem atau manual yang being referred. So you bayangkan masa tu tak ada buku, tak ada komputer, zaman tu agak kekurangan dari segi teknikal ataupun mesin. So bos-bos masa tu ataupun pengurus-pengurus pada zaman itu hanya menggunakan idea spontan untuk melatih pekerja, tapi tetap dia ada peraturan atau rules yang dia selesa untuk buat. Contohnya bila dia tulis kat sini, management challenges dia adalah untuk organize managerial structure, sebab tak ada bahan yang cukup untuk digunakan untuk penstrukturan pengurusan itulah. Termasuklah untuk provide training pada pekerja pun tak ada sistem macam sekarang.
kita hantar pekerja pergi kursus dan sebagainya. And untuk especially kalau zaman dulu kita bukanlah pandang pada zaman batu yang terlalu lama, tapi zaman dulu, zaman contohnya kilang di awal-awal dulu kan banyak memerlukan mesin, tapi dia tak tahu macam mana nak ajar pekerja how to operate the machine. So pekerja datang-datang kena terus belajar. Masa itulah kalau terkena terpotong jari, terputus jari sebab salah guna mesin ataupun salah nak operate the sistem kan, itu adalah cabarannya lah, iaitu risiko yang perlu ditanggung oleh pekerja pada zaman itu. And ia membuatkan ada rasa satu ketidakpuashatian di kalangan pekerja, itu yang maksud dia label dissatisfaction and strike. Pekerja walaupun merungut macam mana terpaksa akur dengan arahan pengurusan pada zaman itu. Okey, kedua, kita terus pada zaman yang kedua iaitu scientific approach. Ini yang wujud seorang dinamakan sebagai Frederick Taylor. Awak kena ingat nama ni, Frederick W. Taylor. W tu Winslow yang mencadangkan penambahbaikan kepada pengurusan yang lama. Simple je idea dia. Dia kata decisions based on rules of thumb and tradition be replaced with precise procedure. Maknanya Frederick Taylor nampak zaman dulu ni disebabkan tak ada manual, tak ada buku rujukan, tak ada orang pakar yang menasihatkan. Jadi zaman dulu ni bos memang suruh ikut telunjuk bos lah. Itu maksud dia rules of thumb. Tapi Frederick Taylor datang, dia nak cuba ubah konsep tu. Dia kata kena datangkan prosedur yang jelas supaya pekerja senang nak ikut arahan. Bukan semata-mata ikut arahan, hari ni arah lain, besok arah lain. Pekerja akan pening kan. Jadi bagus tak Frederick Taylor ni? Kalau saya sukalah kalau saya daripada zaman yang dulu tu berubah ke zaman sekarang, datang pengurus baru bawa idea macam ni, kita lagi appreciate. Sebab apa? Rasa penat lelah tadi tu at least berkurangan. Sebab kita hanya ikut prosedur yang jelas. Tak adalah try and error sampai terputus jari, nak try guna mesin dan sebagainya. And 3 idea utama yang being developed by Frederick Taylor ni adalah task performance. Maknanya kita ada target kepada kerja yang dibuat. Maknanya bekerja tu ada matlamat lah kan, compare dengan cara klasikal tadi. And then supervision ni memang kena ada leader ataupun supervisor yang turun padang ajar pekerja. Bukan maksudnya serah sepenuhnya pada pekerja, belajarlah sendiri mesin tu kan. Okay, yang ketiga, Frederick Taylor memperkenalkan motivation. So ini nak menjadi penyelesaian kepada challenges yang classical approach tadi. Antara challenges dia, cabaran dia, pekerja rasa dissatisfaction, rasa tak puas hati, rasa penat. So Frederick Taylor kata why not kita datangkan dengan sistem motivation sekali untuk bagi support, untuk bagi semangat pada pekerja, supaya tak adalah hari ni datang besok dah cari kerja lain. Okay. Ke slide yang seterusnya ni, kalau awak dapat tengok on task performance, dia explain satu persatu lah yang saya dah sebut tadi. Tapi untuk video ni saya nak cuba ringkaskan sebenarnya. Nanti awak tak faham, awak tanya lagi please. Okay, task performance ni lagi detail dia, lebih kepada macam mana penilaian terhadap kerja tu. Maknanya kerja yang kita buat hari ni tercapai ke tidak, dia mengikut kepada beberapa teknik yang diperkenalkan, iaitu 1, observe and experiment. Maknanya bos kena selalu tengok dan eksperimen sendiri hasil kerja tu. And kedua, di bawah kajian Frederick Taylor sebenarnya dia ada buat satu kaedah time and motion study. Ingat keyword ni penting sebab dia sangat-sangat selalu keluar soalan. Word ni time and motion studies, tolong ingat. Yang mana apakah ia? Ini adalah satu kajian yang mana pergerakan pekerja akan menghasilkan hasil kerja yang
berbeza. Maksudnya kalau kita bergerak kerja slow, target yang kita dapat akan dapat sikit. Kalau bergerak pantas, bermaksud pekerja boleh capai target pada hari itu. Kita fokus pada contohnya kerja kilang lah. Kalau siapa yang pernah bekerja kilang, dia akan faham kat hujung sana akan ada satu target. Hari ni kena produce 5,000 produk kan. Satu line tu Makin awak banyak bergerak, contoh tengah buat, awak pun pergi ambil air minum. Dia dah kurang penjimatan masa kat situ compare dengan pekerja yang sangat efisien. Dia tahu time dia hanya dalam 1 jam kena produce 5,000 produk. Dia buat fokus dalam 1 jam, tak buat kerja lain selain kerja di line tu lah. Okay, dan dia fokus memang boleh hasilkan 5,000 produk dalam masa yang ditetapkan. Itu maksud Frederick Taylor, ada kiraan dia. Kita punya movement, bergerak berbual dengan kawan 3 saat pun boleh menjadi faktor hasil kerja tu jadi sikit ataupun lambat. Okay? Bagus Frederick Taylor ni sebab dia memperkenalkan idea macam ni, kita lebih berkira. That's why kalau awak tengok zaman sekarang makin lama, setiap minit, setiap saat tu dikira, kena berbaloi dengan gaji yang dapat. So, praktis macam ni tidak dibuat masa zaman yang nombor 1 tadi, classical approach. Okey, sama juga ada beberapa expectation dalam pengurusan yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor, iaitu development of work standard. Makna work standard ni awak tahu kan? Dia macam SOP lah. Maknanya untuk task A ada 10 langkah. Buat 10 langkah tu saja. Okey. So kita tak terbeban dengan kerja orang lain. Contohnya kita dah siap kerja, tolong kerja orang lain pula, siapkan langkah seterusnya. Tak, awak hanya pegang pada work standard on your certain task yang ditetapkan lah. Okay, selection of workers ni pun bagus juga. Frederick Taylor ni datang-datang dia dah nampak pemikiran dia sangat scientific. That's why kita panggil sebagai scientific approach. Pemilihan macam mana dia tengoklah pengalaman. Tak adalah macam zaman classical approach, sebab tak ada peraturan yang ditetapkan, kita ambil je, hire je workers. Itu yang anak budak kecil pun diambil zaman tu, wanita, kita tak mengira umur lah contohnya kan. Tapi bila Frederick Taylor datang, segalanya berubah. And then Frederick Taylor mencadangkan supaya pengurusan buat latihan untuk pekerja, supaya tak ada berlaku kemalangan macam yang tadi tu. Try je guna mesin terus, kalau salah risiko putus jari, kemalangan, luka anggota badan dan sebagainya. Okay, last sekali, support of workers. Ini yang dicadangkan oleh Taylor juga, Frederick Taylor. Dia sokongan pada pekerja, contohnya dari segi maksudnya supervision tu, supervisor tu sentiasa ada untuk bagi support pada pekerja. Contohnya ada kerja yang kurang dalam pencapaian, akan being supported by that supervisor. Dia yang akan tolong, akan bantu untuk tambah baik. Okey, itu yang ke arah supervision punya teknik nombor yang B tu yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor, yang mana supervisor ke atas sangat-sangat bertanggungjawab untuk pantau orang bawah. Contohnya, dia memperkenalkan satu supervisor ada 5 pekerja. So lebih fokuslah pada 5 pekerja, and then supervisor lain ada 5 pekerja yang lain. So kita tak terbeban dengan nak kena handle 100 pekerja seorang je kan. So sistem supervision ni membuka ruang lah untuk setiap orang yang berkebolehan untuk jadi supervisor. Okay. And last kali, Frederick Taylor memperkenalkan bergabung dengan Frank and Lillian Gilbert memperkenalkan kaedah motivation. Ini ingat tapi motivation ni Frank and Lillian Gilbert dia terus ambil alih lah. Dia percaya menggunakan duit ni boleh motivate workers. Alright. Macam mana? Dari sini sebenarnya kiraan gaji kita yang sekarang lah. Kalau awak nanti bekerja, awak tahu gaji awak adalah berdasarkan hasil kerja. So tak adalah awak buat penat-penat satu hari dapat upah RM10 je. Itu zaman masa classical approach. So Frank and Lillian Gilbert ni, dia suami isteri
yang mana dia suggest working condition boleh jadi lebih efisien dan produktif dengan kita tetapkan ada time untuk rest, time untuk solat, time untuk makan, yang mana tidak dilakukan masa zaman classical approach. So masa itulah zaman yang classical approach tu labor ataupun pekerja banyak tak puas hati sebab apa? Terlalu penat. So bila Frank and Lillian Gilbert ni memperkenalkan idea macam ni, pekerja jadi gembiralah, ada waktu rehat, dia tak terlalu penat, akan kurang faktor cedera dan kemalangan. Okay, so saya duduk sekejap untuk sentuh approach yang ketiga, administrative management, yang diperkenalkan oleh Henry Fayol. Henry Fayol ni dia adalah seorang French mining engineer yang percaya dia percaya cara saintifik tu bagus tapi boleh tambah baik lagi. Apa idea dia? Dia memperkenalkan 14 prinsip dalam pengurusan, dan cuba awak kena ingat 14 ni. 14 principle of management ni selalu juga keluar dekat short essay lah, tapi kadang-kadang dia keluar kat multiple choice question lah. Contohnya dia bagi satu statement antara 14 ni, apa dia? Saya letakkan sekadar gambar 14 elemen ni tak ada terletak dalam slide ni, tapi sekejap lagi dekat video ni saya letaklah siap-siap untuk awak refer dan kita boleh bincangkan masa sesi tutorial sebab dia tidak terlalu kerap keluar pun. Kalau dalam soalan dia tak keluar dalam essay untuk semua awak kena nyatakan 14 tak, awak just faham konsep dia. And ada juga dalam buku teks, nanti saya nyatakan juga dalam sesi tutorial So saya boleh sentuh terus dekat part behavioral perspective. Behavioral perspective ni adalah kaedah yang keempat iaitu nama pun behavioral, dia lebih kepada human behavior pattern yang diperkenalkan oleh Mary Parker Foley. Ingat nama Mary Parker Foley ni pun famous dalam soalan. Kalau soalan tanya Mary Parker Foley memperkenalkan apa, awak ingat behavior tu sebagai keyword lah. Dia perkenalkan 4 prinsip, lebih kepada humanity lah. Dia percaya dalam pengurusan kita memang sentiasa berinteraksi dengan pekerja lain, bukan buat shop sendiri. So dia kata ada prinsip pertama, people direct contact with one another. Maknanya kita memang akan berjumpa bertentang mata dengan kawan kerja kita. So kena jaga maksudnya jaga dari segi hubungan kerja lah, harmonize, kekalkan dia jadi harmoni, tak kurangkan konflik. Okay, essential during the initial stage. Apa maksud dia? Benda ni sangat penting. Awak masuk kerja, awak akan jumpa kawan baru di tempat baru. So initial stage tu maknanya awak kena mula create your identity dan mengenali identiti kawan lain supaya awak tahu dengan siapa awak senang bekerja dan cara bekerja setiap orang berbeza. Okay, ketiga, must address all factors and phases. Semua faktor dalam hubungan ataupun relationship, structure of relationship antara people ni awak kena tahulah, maksudnya faktor dalam komunikasi, faktor dalam teamwork, cooperation. Okay, at least kita aware setiap orang ni cara kerja macam mana. And last sekali, it is a continuous and ongoing process. Berurusan dengan orang ni benda yang non-stop, takkan berhenti. Awak takkan hanya menghadap mesin sahaja semata-mata and then hari ni je lah awak akan jumpa orang, tak mungkin. So Mary Parker Foley percaya benda ni berterusan. So kena ada sistem penambahbaikan. Dan awak nampak slide seterusnya ni, Elton Mayo, dia di bawah behavioral perspective juga, tapi dia adalah orang kedua selepas Mary Parker. So awak nampak Mary Parker dia memperkenalkan 4 prinsip tadi, and then Elton Mayo datang, dia kata ada satu lagi benda ni, faktor lain yang boleh tambah baik produktiviti pekerja. Contohnya working condition. Dia tekankan kat sini levels of lighting. Sebab apa? Elton Mayo ni dia pernah buat satu kajian nama dia Horton Study. Ini pun ingat, Horton Studies.
sangat famous. Dengar Horton tadi, ingat Elton Mayo. Dia buat kajian apa? Kajian tentang satu pekerja yang berkumpulan duduk di satu bilik yang terang dengan duduk di satu bilik yang malap, lampu dia gelap, slow je kan. So dia nak tengok hasil kerja mana yang lebih cepat, lebih betul, tak ada kesalahan. So hasil kajian tu menyatakan lighting yang cerah ni meningkatkan tahap productivity. Benda ni awak boleh test sendiri kat rumah awak. Kalau time study, awak duduk kat tempat terang dengan tempat gelap, mana yang membuatkan awak lebih mengantuk dan buat kerjanya slow? Mestilah tempat yang gelap kan. Ini dah terbukti dengan kajian daripada Elton Mayo. Okey. Kemudian orang yang ketiga di bawah behavioral perspective dipanggil Douglas McGregor. Kena ingat nama ni, Douglas McGregor. Dia memperkenalkan teori X dengan Y. Paling senang nak ingat, paling senang nak faham. Kenapa? X tu, dia tanda X pangkah. Maknanya negatif. Awak terus ingat negatif. Benda yang tak elok ataupun benda yang lebih kepada yang semua yang kontra dengan positif lah. Yang mana teori Y pula, Y adalah yes. Y tu awak ingat Y, yes, adalah benda yang positif. So, kena ingat X lebih pada negative side, Y lebih pada positive side. Apa dia? Awak tengok kat slide. Okay. Douglas McGregor percaya setiap pekerja ada ciri-ciri dia. Pengurus ni ataupun manager, kalau awak sebagai manager, awak kena kenal kriteria pekerja yang ada teori X dengan teori Y. Contohnya yang X ni yang malas, dia lack of ambition, dia tak suka tanggungjawab, tak suka diberi arahan. Okay, orang yang tak nak berubah, kita suruh belajar komputer tak nak. Semua yang negatif. Tapi Y ni orang yang energetic. Kita baru nak bagi arahan, dia dah tersenyum, dia ready untuk terima arahan. So orang yang bijak, pandai buat keputusan. Ini orangnya Y. So kenapa kena pandai identify? Awak kena tahu orang yang X ni, kalau tengok next slide, teori X ni orang yang memang tak suka kerja sebenarnya. So orang yang kena paksa. Kalau awak bagi arahan tu bukan sekali dua, 5-6 kali baru agaknya baru gerak. So awak kena bersabarlah dengan pekerja macam ni, dan dalam masa sama kena tahu teknik yang sesuai untuk berurusan dengan pekerja yang teori X. Manakala kalau awak dapat yang teori Y, pekerja yang ada ciri-ciri teori Y, senang. Sekali arah je, siap dah semua yang awak minta. And then dia ada self-motivated, self-directed. Maknanya dia pula tanya soalan dekat awak. So orang yang macam ni memudahkan kerja awak sebagai pengurus. So last slide sekali, ini adalah last teori lah di bawah evolution of management thought, iaitu contingency ataupun situational approach, yang mana itu berlaku zaman sekarang. Kita guna kaedah contingency approach yang being developed by siapa? Ni dah tak ada nama-nama pengasas dah. Dia by managers, consultants, even kita sekarang nampak benda-benda yang perlu ditambah baik oleh pengasas yang lama tadi, semua terkumpul dekat sini. Contingency approach yang mana kita percaya bahawa dia kata a manager's task is to identify which technique that best contribute to the management goals. And unskilled dengan new employees, kita kena mudahkan kerja dia. Orang yang ada pengalaman dengan skillful employees, kita buat pengayaan kerja. Maknanya dia takut dia cepat boring dengan kerja yang sedia ada. Orang yang bijak ni, yang jenis cepat siap kerja, kita tambah lagi kerja-kerja yang lebih challenging. Orang macam ni suka. Tapi kalau awak dah kenal tadi ciri-ciri pekerja yang teori X, awak boleh kaitkan cara nak handle, mudahkan tugas tu. Contohnya suruh type surat puasyik salah, awak suruh dia type surat yang simple dahulu, ataupun awak cara how to simplify the task, awak bagi contoh surat yang betul, suruh dia tiru je, tukar detail. Okay, right, itu sahaja untuk penutup chapter 1. Kalau kita dapat rumuskan balik, di dalam chapter 1 ada definitions of management. Ingat lagi,
dekat video lepas, definition of organization. Ingat lagi Lewis, Hawke, Stoner, and then definition of manager. Dan baru kita ajar how to assess, how to measure manager performance. Lepas tu ingat lagi managerial function ataupun managerial process. Dia ada 4, P, O, L, C. And then ada managerial levels. Ingat ada top, middle, low level. And then ada management skill. Ingat lagi beberapa skill. Kena hafal sebab soalan ni chapter 1 memang paling kritikal, suka sangat keluar dalam soalan ni. And then managerial role ada 3 juga, tolong ingat. And last sekali kita tutup chapter 1 dengan theories of management. Ingat lagi classical approach, tak ada nama pengasas. Number 2 disambung dengan scientific approach, yang mana nama pengasas dia Frederick Taylor. And then bila part masuk motivation, suami isteri itu siapa nama? Frank and Lillian Gilbert. Disambung pula dekat approach yang dipanggil administrative management approach. Dimulakan dengan Henry Fayol. Ada 14 tu. 14 tu yang gambar yang saya letak ada 14 prinsip tu, just hafal And then Mary Parker Foley memperkenalkan perspektif tentang behavior. Dia lebih pada human lah. Kalau dulu-dulu tak nampak sangat tak fikir sangat tentang kemanusiaan. Tapi Mary Parker Foley ni bagus dia memikirkan tentang kepentingan hubungan sesama manusia. And then disokong oleh Elton Mayo di bawah behavioral perspektif juga. Tapi Elton Mayo percaya condition sekeliling ni yang mempengaruhi. Contohnya tadi dia buat kajian pasal lampu terang, lampu malam. And then yang ketiga di bawah behavioral perspektif, pengasas dia nama Douglas McGregor. Dia memperkenalkan tentang teori X, teori Y. And last sekali kita panggil sebagai contingency approach. Siapa yang memperkenalkan? Ia adalah gabungan idea manager-manager yang zaman sekarang, termasuk konsultan, perunding, academician dan semualah golongan pemerhati yang tambah baik apa yang teoris ataupun founders yang lepas telah perkenalkan. Antaranya dia percaya kena mudahkan tugas untuk pekerja-pekerja yang kurang kemahiran dan wujudkan tugas-tugas yang mencabar untuk pekerja yang sudah tinggi tahap pengalaman. So itu saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya di ruangan komen ataupun dalam kita punya WhatsApp group atau Telegram group yang diwujudkan oleh wakil kelas. Okay, thank you so much again. Ini adalah week 1. So week 2 memang kita terus masuk chapter 2, insyaAllah. Itu setakat ni plan saya. Kita selalu doalah mudah-mudahan dipermudahkan setiap perancangan kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.